tak mau buang masa, kita nak percepatkannya. Sebab kenapa? Dah belajar kan? So revise je lah. Ini revise. Okay. Baik. So kita nak lihat di sini iaitu sistem pemerintahan. Okay. Dan kegiatan. Boleh. Jangan risau. Sebenarnya sejarah boleh lulus. Kan? Percaya dia cakap cikgu. Sejarah dah senang. Kan? Percaya cakap cikgu. Jangan risau. Ya. Sejarah boleh lulus. Kan? Tapi insyaAllah kalau kamu stay lagi dengan kelas cikgu akan usahakan bagi kamu lulus dan cemerlang. InsyaAllah. Okay. Itu dia. Okay. So, kita lihat bab 2 ni berkaitan dengan sistem pemerintahan dan juga kegiatan ekonomi. Okay, sistem pemerintahan dan kegiatan ekonomi. Okay. So, bab ni tak besar pun. So, kalau kita lihat di sini, apa yang berlaku iaitu kita lihat sistem pemerintahan di mana secara umumnya kerajaan alam Melayu ni memang amalkan sistem pemerintahan beraja. So dia ada dua, iaitu kerajaan pemerintahan secara berpusat dan wilayah. Berpusat dan wilayah. So kita lihat antara kerajaan-kerajaan yang ada, kita tahu kerajaan ada 7. Okey, iaitu seperti kita ingat daripada atas Champa, Angkor, Funan, Kedatua, Gangganegara, Sriwijaya dan Majapahit. So susun macam tu. Okay. Kita dah susun gitu kan. Baik. So kalau kita lihat kerajaan Funan sebenarnya, okay. Funan di sini kalau kita lihat Raja Funan memang banyak gelaran lah. Kurung Benam, Raja Diraja, Cakravatin. Kurung Benam maknanya Raja Gunung, Raja Diraja iaitu Raja Segala Raja dan Cakravatin pemerintah alam sejagat. Pemerintahan pusat dan wilayah, kita tahu kalau pusat bermakna ini dua ni, okay, Raja Funan dibantu oleh golongan agama, dibahagi kepada 7 buah wilayah, itu semua pusat. Dan wilayah-wilayah pula ni diketuai oleh putera raja, itu di peringkat wilayah. So, pemerintahan pusat, pemerintahan wilayah. Dan putera-putera raja yang memerintah wilayah itu dikenali sebagai raja kecil. Champa pula, raja dia menggunakan Raja Diraja. Maknanya apa? Raja segala raja. Akulah raja segala raja. Dan mereka diiktiraf sebagai pemerintah yang mulia dan suci, dikaitkan dengan Dewa Siva. Okay. So, pemerintahan pusat dan wilayah pula. Pusat dia, Raja Champa, dibantu oleh para pembesar di peringkat pusat. Kemudian, apa tugas pembesar? Iaitu, of course, kutip cukai. Jaga keamanan. Kukuhkan pertahanan. Dan di peringkat wilayah pula, di bawah, Champa ada 5 wilayah. Indrapura, Amaravati, Vijaya, Kauthara dan Panduranga. Itu 5 wilayah Champa. Okay. Macam nak ingat? Tak perlu ingat pun sebenarnya. Okay. Yang penting, kamu ingat Funan, pemerintahan pusat dan gelaran-gelaran dia, serta kalau gelaran bagi peringkat wilayah. Okay. Contohnya kalau putera raja tu, peringkat wilayah dia ialah raja kecil. Champa pula, okay, gelaran bagi Raja Champa ialah Raja Diraja. So yang bawah tu, okay, ada para pembesar yang kutip cukai, jaga keamanan dan pertahanan. Macam tu. Baik. Sriwijaya pula, kalau kita lihat, Raja-Raja Sriwijaya mempunyai unsur kesaktian, ada magic. Kesaktian ni magic. Macam korang tengok sekarang kan, magic tak ada kan. Tiba-tiba kan, cikgu buat macam ni je. Tiba-tiba ada. Nak tahu? Kek coklat. Magic. Unsur-unsur kesaktian. Unsur-unsur kesaktian. Kan? Tiba unsur-unsur kesaktian. Kan? Kek coklat kau. Kek coklat. Coklat lele. Kenapa coklat lele? Dia lele bukan di situ. Lele dalam perut. Lele dalam perut. Terbaik bro. Alah. Kita lihat gurau-gurau. Kan. Kita kalau belajar stres saja pun pening juga. Kita gurau-gurau. Alright. Raja Sriwijaya ada unsur kesaktian. Macam cikgu buat tadi. Unsur kesaktian. Okay. Mereka dianggap sebagai bodhisattva, iaitu peranan raja, okay, sebagai Buddha di bumi. Bodhisattva.
mudah di bumi. So Raja Sriwijaya juga digelar, paling penting ni dia, Raja di Gunung, Maharaja di Pulau. Raja di Gunung, Maharaja di Pulau. Tak ingat, memang power gila Raja Sriwijaya. Kan? So pemerintahan pusat dia dibantu oleh, ini dia, Raja dibantu oleh Yuva Raja, Prati Yuva Raja dan juga Raja Kumara. Ini senang nak ingat. Okay, Yuva Raja, Prati Yuva Raja dan Raja Kumara. Tiga-tiga ni maknanya membantu raja di peringkat Sriwijaya. Itu masalahnya. Kalau bersin mesti terbang. Ya, terbang ke kiri, terbang ke kanan. Okey, maaf. Okey. Okey. Ini kalau kalau di luar ni kamu tengok memang cikgu terbang. Jangan terbang belakang sudah. Tak ada lah. Belakang ni hutan, nampak belakang hutan. Kan? Belakang ni hutan dengan aurora lagi ni. Baik. Okey, raja juga dibantu oleh golongan agama, tentera, pemungut cukai, hakim dan penjaga harta kerajaan. Dia dibantu oleh golongan agama, tentera, pemungut cukai dan hakim. Dia bukan Adlan Hakim. Adlan Hakim susah nak bantu. Hakim boleh lah. Okey, baik. Kemudian pentadbiran wilayah terbagi pada dua. Okey, Sriwijaya pentadbiran wilayah terbagi pada dua okey, iaitu kedatuan dan pradatuan. Kedatuan iaitu datu. Datu ni sebenarnya pembesar. Datu yang ada keturunan raja, dan pradatuan ialah datu juga tapi bukan keturunan raja. Contoh wilayah yang diperintah oleh pradatuan oleh Sriwijaya iaitu wilayah Kedah Tul. Kedah Tul ialah ditadbir melalui pradatuan Sriwijaya. Right? Baik, Angkor. Raja-raja Angkor mengaitkan diri mereka sebagai dewa, sebab itu mereka gunakan gelaran Dewa Raja. Okay. Dan kuasa kedua ketiga penting ialah Permaisuri dan Raja Muda. Dan di peringkat pemerintahan pusat dan wilayah, raja dibantu oleh para pembesar, bertanggungjawab dalam bidang keagamaan, kehakiman, keselamatan dan perbendaraan. Dan pada peringkat wilayah, Angkor dibagi pada wilayah daerah kecil dan kampung. Itu okey, di Angkor. Bagaimana dengan tiga lagi kerajaan, Majapahit, Kedah Tua dan Gangganegara? Majapahit, dia punya raja memang Maharaja, Sri Maharaja, Sri Batara. Itu gelaran-gelaran dia lah. Dan pemerintahan pusat dan wilayah, raja dibantu oleh pembesar dan Sabta Prabu. Sabta Prabu ni siapa? Ingat, Sabta Prabu ni memang ada kat Majapahit saja. Sabta Prabu iaitu Majlis Penasihat Diraja yang terdiri pada kerabat diraja, okey, yang bertugas untuk melantik raja. Dan pada peringkat wilayah, Majapahit dibagikan kepada 14 wilayah dan ada wilayah-wilayah itu dipecahkan lagi kepada kabupaten, kawadanan, pakuan, kebuyutan. Jadi itu yang sebenarnya ya dipecah-pecahkan di Majapahit ya. Kabupaten, kawadanan, pakuan dan kebuyutan. Iaitu daerah-daerah kecil serta kampung. Jadi itu kamu kena ingat kenapa aku cakap macam ni. Baik. Seterusnya, Kedah Tua. Kedah Tua kalau kita lihat di sini, okey, kerajaan Kedah Tua sering dibayangi oleh kerajaan besar, terutama sekali Sriwijaya. Kerajaan Kedah Tua mempunyai bentuk pentadbiran yang mudah dan dengan adanya seorang ketua bertanggungjawab urus hal perdagangan, means that Kedah Tua tak ada raja. Dia di bawah pemerintahan Raja Sriwijaya. So itu yang berbeza. So dan corak pemerintahan kerajaan Kedah Tua berubah apabila menjadi sebahagian daripada kerajaan Sriwijaya, dan kerajaan Kedah Tua menjadi sebahagian daripada pradatuan kerajaan Sriwijaya. Gangganegara pula, okey, Gangganegara memang tak jelas lah Namun Gangganegara mengamalkan pemerintahan beraja. Raja dia membangunkan kemajuan perdagangan dan bertanggungjawab dalam hal ehwal keselamatan. Ekonomi. Apa kerajaan-kerajaan kita buat ni? Of course, kerajaan-kerajaan ni dia orang buat apa? Dia orang buat pertanian. Pertanian.
Sebab tanahnya subur. Pada peringkat awal untuk menyara diri je. Lepas tu barulah ada lebihan, barulah dipasarkan atau dibekalkan kepada penduduk-penduduk lain. Dan tanaman utama di alam Melayu ni adalah padi. Sebab itu sebahagian besar kawasan alam Melayu ditanam padi. Contohnya kita lihat sini, kerajaan Funan, Champa, Angkor. Okey, sebab kedua-dua semua ni terletak di lembah Sungai Mekong. Ada tanah subur, air daripada Tasik Tonlesap. Angkor untuk Angkor, Tasik Tonlesap untuk mengairi kawasan padi sawah, dan pemerintah Angkor itu telah membina kolam yang dikenali sebagai Bare untuk menyimpan air. Kan kita pernah tengok Bare kan? Betapa besar punya Bare kan? Kita dah tengok Bare tu kan? Dan Angkor dapat menuaikan hasil padi 3 hingga 4 kali setahun. Ya, tak ada. Amerika dengan UK, dia orang tanam gandum. Dia orang tanam gandum. Dia orang tak makan nasi. Dia orang makan roti. So, roti daripada gandum. Okey. Di Champa, ketua air dilantik setiap kampung untuk menyelenggarakan terusan dan juga daik. Daik ni maknanya tebing-tebing, tebing-tebing saliran itulah. Tebing-tebing saliran ataupun tebing-tebing sungai. Okey. Mungkin kita sempat kot untuk kita tengok Bare. Nak tengok Bare tak? Okey. Okey. Mungkin kita nak tengok Bare sikit kot kan. Okey, Rafiq Airline suka hati korang aja Bare. Okey. Baik. Mungkin kita sempat, bukan pernah pergi ke cikgu. Yes, kita pernah pergi, tapi mungkin ramai yang tak pasti kot kat mana Bare kan. Jomlah kita tengok Bare. Kan? Hampa semua sedia lah. Okey. Alright. So kita tengok Satna. Kita tengok. Okey. Inilah dia Bare. Okey, kalau kita lihat. Dan ini kawasan Bare, dan yang Bare yang terkenal sebenarnya adalah Bare Siem Reap. Okey, Bare Siem Reap kat mana hari tu ya? Kita tengok Bare Siem Reap. West Bare. Ni dia. Inilah dia. Nampak tak? Inilah dia Bare. West Bare. Barai lain pandai. Ada orang tengah mandi. Okey. So inilah dia Bare. Bare ialah takungan air. Memang boleh mandi. Besar mana ni? Nak tengok besar mana? Jom kita turun. Okey. Nampak tak? Dia panjang 8 km, lebar 2 km. Dalam memang dia dalam. Ini buatan manusia. Bare di mana ni? Di Angkor. Di kerajaan Angkor. So Bare memang sebenarnya tak lemas ke? Kalau dia tak pandai berenang, lemas lah pandai. So dia pandai berenang, dia tak lemas. Okey. Jom kita tengok turun bawah. Jom kita tengok turun bawah. Agak-agak boleh nampak tak agaknya? Itulah dia, nampak? Inilah dia takungan air. Takungan air Bare. Nampak? Bukan kecil-kecil anak besar. Bukan atas bukit. Dia memang korek dan dia bina tebing-tebing tu. Nampak ada orang mandi. Lama, memang macam tasik. Tapi besar gila. Ni besar gila. Inilah dia Bare. Ada buaya tak? Sekejap. Ni buaya ni. 3-4 orang ni buaya. Okey. Dia buaya. Kan? Dah. Nampak? Hujung ke hujung. Sampai ke hujung sana tu, itulah dia Bare. Tak ada. Sebab dia susah nak penuh. Kan? Hujan macam mana pun dia susah nak penuh. Sebab dia boleh mengalirkan air ke kawasan sawah padi. Kan? Haras pun dah mengaku dia buaya. Itulah dia. Okay, ada buaya lah. Yes. Inilah dia Bare. Kalau tengok daripada atas, kita tengok daripada atas. Ini kawasan yang kita pergi kecil je. Okay, kalau kita tengok daripada atas, itulah dia. Tengok bentuk 3D. See? Besar.
sangat besar. 8 kilometer ni. Saya ikan pula. Boleh mengaku saya ikan. Inilah dia Barir yang wujud di okey, yang wujud di Angkor dan juga menjadi punca mereka menghasilkan banyak sawah padi. Lihat kiri kanan ni. Kiri kanan ni semua sebenarnya adalah kawasan sawah padi. Nampak berpetak-petak semua kan? Nampak berpetak-petak semua ni. Ni semua adalah kawasan sawah padi. Yang berpetak-petak ni. Jadi sebab itu dia banyak membekalkan tanaman padi ataupun beras. Itulah dia. Alright. Cukup. Jangan lama-lama. Baik. Kita teruskan. Padi, untuk Sriwijaya pun sama. Padi adalah tanaman utama kerajaan Sriwijaya. Ditanam di kawasan Palembang. Dan kerajaan Majapahit pun sama juga. Di Pulau Jawa. Sebab ada tanah yang subur. Sungai Bengawan Solo dan Sungai Berantas membekalkan air untuk padi sawah. Dan sistem pengairان telah dibina oleh pemerintah lah. Itu sebenarnya. Dan selain daripada padi apa lagi? Rempah ratus. Iaitu spices. Bunga cengkeh, buah pala, black pepper, lada hitam. So ini banyak ditanam di kawasan alam Melayu, especially bunga cengkeh di Kepulauan Maluku. Kenapa rempah ratus? Sebab dia banyak. Dia banyak. Rempah ratus ni kita katakan satu kategori rempah ratus. Dalam tu ada apa? Bunga cengkeh, buah pala, lada hitam, gambir. Kemudian juga jintan manis, jintan putih. Ya, beratus-ratus. Memang banyak. You name it, memang banyak. Bunga lawang. Apa lagi? Kayu manis. Itu semua adalah rempah ratus. Rempah ribu nanti kau buat sendiri. Okay, Adlan? Okay. Buah pala di Pulau Bandar dan lada hitam di Sumatera dan Jawa. Ada kegiatan lain? Ada. Alam Melayu tanam pisang, tebu, bijan, kekacang, kelapa, sayuran, buah-buahan. Ada kegiatan menangkap ikan di sawah. Ada antara mereka berusaha dapatkan kulit kura-kura. Kulit kura-kura untuk apa? Teenage Mutant Ninja Turtle. Taklah. Dia orang buat sebenarnya ambil tu untuk hiasan. Kan? Takkan nak bertukar. Okey. Baik. Kemudian buat topi. Okey. Okey. Pelik-pelik lah. Okey. Baik, perdagangan. Okey, perdagangan kalau kita lihat kenapa kerana kerajaan-kerajaan ini ada pelabuhan. Contohnya Funan ada pelabuhan dia Okyo. Barang dagangan damar, kapur barus, kayu cendana. Kayu cendana kayu minyak wangi. Yang buat minyak wangi. Tak pernah lagi orang buat minyak busuk. Semua minyak wangi. Okey, dan gaharu. Ini apa? Sudah gaharu cendana pula. Sambung. Adlan Hakim sambung. Sudah gaharu cendana pula. Sambung. Yeah. Sudah tahu tanya pula. Boy, kan? Itulah dia. Itulah dia gaharu dengan cendana. Sebab dia kayu-kayu yang buat minyak wangi. Sudah gaharu cendana pula. Sudah tahu bertanya pula. Apa sudah garu? Bukan garu pandai. Gaharu. Baik. Campa. Campa iaitu pelabuhan dia di Turan, Kamran, Sri Banoi. Okey, mereka ada barang dagangan seperti beras, emas, perak, gading gajah, gaharu. Gaharu lagi. Sriwijaya, pelabuhan dia Palembang. Ingat, Sriwijaya Palembang. Okey, juga banyak damar, kapur barus, gaharu, madu, rotan, rempah, gading gajah. Dan juga sumbu badak. Mana ada Banoi? Banoi pandai. Angkor, iaitu Yasodarapura. Itu pelabuhan dia. Ingat Angkor, Yasodarapura. Okey, barang dagangan gaharu, pelaga, lilin lebah, minyak sayuran, damar dan gading gajah. Gading gajah tu. Gading gajah dia orang suka perdagangkan untuk hiasan. Majapahit di Tuban, Sidayu, Gresik. Tapi yang top untuk Majapahit ialah Surabaya lah. Ya. Okey.
Kemudian ada rempah, beras, rotan, kemudian juga ada kayu, cendana, gaharu, ikan, kulit penyu. Kulit penyu pun dia orang berdagangkan, kulit penyu. Okey. Dan mutiara. Kemudian Kedah Tua jadi ada pengkalan bujang dan sungai mas untuk rotan, damar, kayu cendana dan gading gajah. Gangga negara sebenarnya, okey, Pelabuhan Dek Lah, Lembah Kinta, Tanjung Rambutan, Bidor dan Sungai Siput. Dagangkan emas, biji timar, paratus, kapur barus dan damar. Kamu tahu kan Tanjung Rambutan terkenal dengan apa? Tanjung Rambutan. Tanjung Rambutan terkenal dengan hospital bahagia. Okey. Pedagang luar pula. Orang alam Melayu sering dikunjungi oleh pedagang Cina, India, Arab dan Parsi. Ya, betul. Bukan orang bahagia. Hospital bahagia. Okey, memang ada hospital bahagia di Tanjung Rambutan. Nak bahagia di sana lah. Okey. Pedagang Cina, India dan juga Arab dan Parsi. Pedagang Cina memang datang sini bawa pelbagai barangan seperti sutera, tembikar, pinggan dan mangkuk, payung, gula dan gendang. Sampai sini dia orang cari barang-barang untuk perubatan. Hospital sendiri tak ada. Baik, India suka tingkau je merah. India, okey. Sutera ni sebenarnya memang datang daripada ulat sutera. Okey, ulat yang menghasilkan benang-benang sutera. Sebab tu dia mahal. Ya, ada sejenis ulat sutera. Okey. India membawa kain kapas, tembikar dan pelbagai jenis batu berharga seperti akik, karnelian, batu-batu dan mereka nak kain sutera dari China. Okey. Kemudian Arab dan Parsi mereka nak pelbagai jenis tembikar, minyak wangi, barangan kaca dan mereka nak beli rempah dan kayu wangi di alam Melayu lah. Jadi itu aktiviti perdagangan di alam Melayu. Okey. So aktiviti ini menyebabkan masyarakat kerajaan alam Melayu ni, kita lihat paling penting mahir membuat kapal dan menguasai ilmu pelayaran. Sebab tu orang Melayu boleh berlayar sampai ke Afrika. Ya, zaman dulu memang ada. Okey. Jangan kata zaman dulu lah. Apa dia? Macam cikgu, kenapa cikgu? Zaman dulu ada orang jual dark magic. Okey, memang ada. Orang zaman dulu. Okey. Jual dark magic. Zaman sekarang pun ada. Okey, baik. Baik. Hasil hutan dan laut. Kerajaan alam Melayu kaya dengan hasil hutan dan laut. Okey, sebab kerajaan alam Melayu jalankan kegiatan kutip hasil hutan dan hasil laut secara saradi. Okey, kalau ada lebihan barulah ianya didagangkan. Jadi dan barang-barang ini memang mendapat permintaan tinggi lah, especially hasil hutan dan laut lah. Dan termasuklah seperti gaharu, sarang burung, rotan, kapur barus, gamat, mutiara dan rumpai laut, punyalah banyak. Okey. Jadi ini mendapat permintaan yang tinggi lah. Permintaan yang tinggi. Alright. So gaharu, kena tahu gaharu untuk apa? Bahan pewangi dan perubatan. Sarang burung layang-layang banyak di Pulau Borneo. Maknanya di bahagian Sabah. Bahagian utara Pulau Borneo Sabah untuk kesihatan. Rotan mudah dapati di seluruh alam Melayu. Rotan digunakan untuk barangan kraft tangan dan bahan binaan. Kapur barus banyak di Sumatera dan Borneo digunakan sebagai bahan pewangi. Ini hasil laut yang ada. Okey, kita ada gamat. Ini gamat. Dia sebenarnya timun laut sebenarnya gamat. Boleh jadikan bahan makanan dan perubatan. Rumpai laut pun dijadikan makanan. Okey, dan juga mutiara dijadikan barang perhiasan. Punyalah kaya negara kita ni Dari sudut perlombongan dan pembuatan, memang negara kita banyak emas, perak, biji besi. Okey, di kawasan alam Melayu memang banyak emas, perak dan biji besi. Okey. Dan dari sudut pembuatan, masyarakat kerajaan Champa, mahir dalam pembuatan barangan tembikar dan hasilkan cuka kelapa. Masyarakat Funan dan Angkor menghasilkan barangan biji besi
dan daripada emas untuk barang perhiasan. Dan kerajaan Majapahit pula pembuatan garam, gula dan minyak. Usahakan pembungkusan daging kerbau dan buat mi daripada beras. Punyalah banyak sumber di alam Melayu kita ini. Sebab itu kita tak nafikanlah memang alam Melayu memang kaya sebenarnya. Baik, jadi itu sebenarnya bab yang kedua. Okey. Iaitu berkaitan dengan sistem kegiatan ekonomi dan juga kita katakan sebagai kerajaan-kerajaan alam Melayu, sistem pemerintahan dan kegiatan ekonominya. Okey. Baik, British miskin sangat pergi sapu kekayaan kita. Yes, betul. Betul. Okey. Memang betul Faribah. British datang ambil kita punya biji timah, ambil kita punya emas, ambil kita punya macam-macam lah kan. Getah semua habis. Kan? Sebab negara dia orang tak ada. Maknanya siapa lagi hebat? Diorang ke kita? Kita lagi hebat. Okey. Baik, so itu yang berkaitan dengannya. Baik. So, ada apa-apa soalan? Cikgu buka kepada soalan sebelum kita nak bincangkan soalan. Silakan. Ada apa-apa nak tanya? Ambil jodoh orang. Emas daripada apa? Emas daripada emas lah. Amira, emas daripada emas lah. Emas daripada emas. Emas daripada bumi, yes. Negara kita, especially tanah Melayu, banyak emas tau. Sebab itu kita pernah dapat gelaran. Kita dapat gelaran iaitu apa tau? Suvarna bumi. Okay, yang bermaksud iaitu bumi emas. Golden Chersones iaitu semenanjung emas. Tanah Melayu lah. Jumpa di mana? Okey, sebenarnya banyak di Pahang. Okey, banyak di Pahang, banyak di kawasan Negeri Sembilan. Okey, dan juga banyak di kawasan Kelantan, Terengganu. Yes. Okey, Indonesia memang tolak bila merdeka. Tak. Sebenarnya Indonesia merdeka dahulu, baru kita. Indonesia merdeka tahun 1945, kita merdeka tahun 1957. Okey. So, emas memang kita kaya. Kita kaya dengan emas. Kamu tahu tak, semasa zaman Melaka dulu, Kesultanan Melaka, dikabarkan catatan Portugis, Alfonso de Albuquerque, dia tulis bahawa apa? Setiap orang di Melaka, setiap satu rumah, pastinya ada 1000 gram emas. Setiap rumah di Melaka ada 1000 gram emas. Itu catatan Portugis, 1000 gram. Bersamaan 1 kilo. Setiap rumah di Melaka. Pada zaman Kesultanan Melaka dulu. Yes. Itu maknanya apa? Kekayaan. Kekayaan orang-orang Melayu pada zaman dahulu. Ya, 1 kilo. Bayangkanlah beras sekarang ni berapa? 1 gram emas sekarang ni bersamaan dengan RM270. Kalau 1 kilo, RM270,000. 1 kilo bayangkanlah. Itu yang berlaku. Okey. Baik, ada sebarang soalan nak tanya sebelum kita mulakan latihan? Sekejap lagi kita mulakan latihan ni. Kita nak mulakan latihan daripada soalan-soalan objektif yang ada. Okey. Izinkan pergilah kan. Encik Tan memanggilmu. Encik Tan iaitu Encik Tandas. Okey. Baik. So kita akan mulakan. Ya, memang kaya lah. Okey. Soalan pertama kita akan serahkan kepada cik. Daripada hari tu cikgu lupa. Siapa nama dot ni? Aduh. Okey, gambar dot. Okey, soalan nombor 1 dot. Kau tak bagi tahu nama nanti kan cikgu buat kedatangan kan. Cikgu tak masukkan nama kau marah. Kau tuliskan nama kamu supaya senang nak tandakan dalam kedatangan. Okey, soalan nombor 1, okey, dot tu. Soalan nombor 2 Faribah. Soalan 3 Adam Mikael, soalan keempat Adlan Hakim, soalan kelima Adlina, soalan keenam Alia Nur Farisha, soalan ketujuh Alia Batrisha, soalan ke-8 Amira Sharafana, soalan ke-9 Azfar Mirza dan soalan ke-10 Daniel. Okey. So baik. So silakan untuk yang pertama.
Silakan soalan nombor 1. Boleh on mic dan juga baca serta berikan jawapannya. Ya, betul. Ya, betul. Betul Dan, betul Adlan Hakim. Okey, soalan nombor 1, silakan. Cepat. Siapa dot-dot ni? Tolong bacakan cepat. Cepat. Saya nombor berapa? Aduh, tak adalah pula. Okey. Kita teruskan dengan Farisha. Farisha boleh tak nombor 1, Farisha? Farisha, tolong bacakan soalan nombor 1 dan berikan jawapan, silakan. Onkan mic. Jadual berikut menunjukkan gelaran raja-raja di Kerajaan Alam Melayu. Ya. Kerajaan Funan Benam. _ Champa. Champa. C. C iaitu Raja di Raja. Yes, nombor 1 adalah C, Raja di Raja. Alright, good. Soalan nombor 1. Soalan nombor 2 kita serahkan kepada Faribah. Silakan Faribah. Soalan nombor 2. Ayo. Silakan. Maklumat berikut berkaitan dengan Kerajaan Champa. Senarai tersebut merujuk kepada wilayah A. Ya, nombor 2 soalan itu. Okey, senarai tersebut Amaravati, Wijaya dan Kaltara itu adalah wilayah. Okey. So, soalan nombor 2 adalah A. Terima kasih banyak Faribah. Okey. Soalan yang ketiga kita serahkan kepada Adam Mikael. Silakan Adam. Dam, silakan Dam. Mana pula Adam Mikael ni? Tadi ada ni, tak ada pula. Nombor 3. Nombor 3. Onkan mic. Cepat Dam. Adam, cepatlah Adam. Kerajaan Kedah Tua pernah menjadi sebahagian daripada Kerajaan Sriwijaya. Pada ketika itu, Kedah Tua diletakkan di bawah pentadbiran Pradatuan. Yes, betul. Alright, jawapannya adalah Pradatuan. Apa pasal kamu punya suara ni macam pembaca berita? Okey. Baik. Soalan 3 iaitu jawapannya ialah B. Pradatuan. Ya, macam pembaca berita TV3. Bukan. Astro Oasis. Bukan. Astro Awani. Ke Astro mana? Okey. So, 3 adalah B. Pradatuan. Soalan keempat. Silakan Adlan Hakim. Soalan 4. Silakan Adlan. Soalan nombor 4 kan cikgu? Ya, betul. Senarai berikut dikaitkan dengan Kerajaan Angkur. Okay. Sungai Mekong, Tasik, Tonle Sap dan Barai ya cikgu? Bari. Oh, Bari. Apakah sumbangannya kepada Kerajaan Angkur? Jawapan dia B. Maju dalam bidang pertanian. Alright, good. Itu jawapan yang sebenar. Terima kasih banyak Adlan. Sama-sama cikgu. Ya, B jawapan dia lah. Maju dalam bidang pertanian. Memang Barai dia. Bukan Barai, Bari. Okey. Okey. Soalan yang kelima kita serahkan kepada Adelina. Silakan Adelina. Maklumat berikut berkaitan dengan Kerajaan Champa. Ketua air di setiap kampung menyelenggarakan daik. Apakah tujuan ketua tersebut? D. Mencegah banjir. Ya, mencegah banjir. D. Harus diingat daik tu apa? Ramai yang mungkin tanya daik tu apa? Daik tu sebenarnya adalah saluran air, kemudian di kiri kanan ada tebing. So tebing yang menjadi benteng kepada saluran air itu, tebing tinggi itu dipanggil daik. Okay. So itu daik ya. Daik tujuan apa untuk apa? Mencegah banjir. Alright. 5 adalah D.
Dan yang keenam kita serahkan kepada tadi okey. Kita serahkan kepada Alia Nur Farisha, is it? Silakan. Okey. Ini mungkin tak ada dalam nota kita, tapi dalam buku teks ada, iaitu Tuhan Vatakvurah. Dalam kerajaan Sriwijaya terdapat satu jawatan dipanggil Tuhan Vatakvurah. Apakah tugas ataupun tanggungjawab pegawai tersebut? Cikgu bagi clue. Tuhan Vatakvurah ni sebenarnya dia punya kerja sama seperti Syah Bandar. Okey, tugas dia sama seperti Syah Bandar. So apakah tugas Syah Bandar? Apakah tugas dia? Okey. Iaitu boleh tak Alia? Sayang apa tugas Syah Bandar? Apa dia Syah Bandar? Tekan. Berasa ke aku potong? Okey. Syah Bandar sebenarnya adalah bertugas untuk kan? Sebenarnya adalah menyelia kegiatan perdagangan. So bermakna dia adalah sebagai pengurus pelabuhan. So nombor 6 adalah B. Kau buat apa? Okey. Soalan yang ke-7. Okey. Alia Nur Farisha. Okey, jawapan dia sebenarnya B Soalan yang ke-7 kita serah kepada Alia Batrisha. Lama tak dengar. Silakan. Jadual berikut menunjukkan pelabuhan yang terdapat di alam Melayu. Okey. Sriwijaya, Palembang, Majapahit, Surabaya, Okio ke Okio? Okio. Okio. Okey, so jawapan dia adalah B. okey, jawapan dia. Ini kamu seorang-seorang ke ramai-ramai ni belajar ni? Dalam dom cikgu. So ramai-ramai lah ni? Ramai-ramai. Ke ajak kawan-kawan belajar sekali? Taklah, ada orang bersembang. Oh ya ke? Nak join pun boleh. Okey. Okey, so 7 jawapan dia adalah B. Terima kasih banyak Alia Batrisha. Jawapan dia memang B alright. Kita pergi kepada soalan yang ke-8. Kita pergi kepada Amirah Sharafana. Silakan Amirah. Mengapakah pelabuhan di alam Melayu menjadi tumpuan para pedagang dari luar? 1. Kedudukan strategik. 2. Pelbagai kemudahan disediakan. 3. Pembayaran cukai dikecualikan. 4. Mata wang digunakan. A. 1 dan 2. Yes, 1 dan 2 iaitu kedudukan strategik dan juga pelbagai kemudahan disediakan. Jawapannya adalah A. Yes, betul. Ya, Adlan. Soalan ke-9. Terima kasih banyak untuk Amirah Sharafana. Soalan nombor 9. Azfar Mirza. Silakan Azfar. Assalamualaikum Cikgu. Dengar Cikgu. Dengar. Sorry Cikgu, lag sikit. It's okay. Nombor 9. Masyarakat alam Melayu mampu berlayar hingga ke Afrika. Apakah faktor yang membolehkan mereka berbuat demikian? C. Kemahiran membuat kapal dengan hubungan dengan penguasaan ilmu pelayaran. Betul? Okey. Terbaik Azfar. So memang jawapan dia adalah 2, kemahiran membuat kapal dan penguasaan ilmu pelayaran. That one is good one. Okey. Terima kasih. Kita akan. Okey. Tengok orang makan. Kenapa kan? Rusna Fazil, kenapa kau nak ajak kita makan ke? Okay, bye. Okey. Soalan seterusnya. Okey, kita pergi kepada soalan yang ke-10. Dan soalan ke-10 kita serahkan pada Daniel. Silakan Daniel. Gaharu banyak terdapat di tanah Melayu, Sumatera dan hutan Sungai Mekong. Apakah kegunaan gaharu? Gaharu digunakan untuk bahan pewangi. So B, yes, betul. Bahan pewangi. Terbaiklah. Okey. Baik. So bagus. Itu jawapan dia. Okey. Baik. Seterusnya kita lihat ya. Kita akan cuba untuk hari ni kita buat berbeza sedikit. Cikgu dah siapkan ada sedikit latihan tapi belum boleh
Sebarkan pada kamu sebab cikgu kena baiki dulu kamu punya cara membina ayat jawapan tu. Baik. Cikgu nak, okey, kamu lihat yang A, 2A ni okey, iaitu sebahagian besar kawasan alam Melayu ditanam dengan pelbagai tanaman. Jelaskan faktor yang mendorong kemajuan penanaman padi di alam Melayu. Okey. First of all, bila nak jawab soalan struktur, pastikan kamu faham apa yang dia nak. Dia nak apa? Dia nak faktor. Faktor ni sebab-sebab. Faktor yang mendorong kemajuan penanaman padi. Daripada situ dah tahu, oh dia nak sebab-sebab kenapa penanaman padi itu jadi maju. Dan kamu lihat peruntukan markah. Ada berapa? 3 markah. Kalau 3 markah bermakna tak payah buat panjang. Mungkin dalam 2 ayat cukup. Okey, 2 ayat. Jadi kamu pun fikir, apa yang aku nak buat dengan 2 ayat? Okey. Kemudian kita fikir. Okey. Tak apa. Okey, sebenarnya cikgu nak minta kamu jawab kat sini. Okey, faktor yang mendorong kemajuan penanaman padi kita tahu yang pertama iaitu tak juga. Okey, sebenarnya kalau ikutkan kamu kena buat seperti apa tahu? Seperti ayat yang penuh lah, maknanya ada huraian. Contohnya, faktor yang mendorong kemajuan penanaman padi iaitu kita tahu ada pembinaan saliran. Okey. Kemudian apakah kesan dia? Bila pembinaan saliran, apa yang akan berlaku? Iaitu kita kata pertambahan aktiviti pertanian. So itu bila bina saliran maknanya banyak lagi lah sawah padi. So bertambahlah aktiviti pertanian, betul? Itu satu. Okey, dan yang kedua, faktor yang menyebabkan kemajuan penanaman padi iaitu kamu mungkin boleh kata iaitu tanah yang subur. Okey, kenapa tanah yang subur? Tanah yang subur itu membolehkan, terangkan tanah apa yang untuk pertanian? Tanah lanar. Okey, jadi tanah lanar ini sesuai untuk tanaman padi. Jadi sebab itu mendorong kemajuan penanaman padi di alam Melayu. So kita kata tanah lanar yang banyak terdapat di alam Melayu. Macam tu. Okey, yang banyak terdapat di alam Melayu, sesuai untuk tanaman padi. Okey, nampak tu. So ada 2 fakta dan ada 2 huraian di belakang dia. Sekarang apa yang cikgu nak kamu buat ialah kita ada lebih kurang 21 orang. So cikgu nak 21 orang ni dalam tempoh 10 minit, cikgu nak kamu semua buat jawapan dia di dalam grup chat sekarang. Susun ayat tu betul. Macam nak buat? Mula-mula mesti ambil ayat soalan. Faktor yang mendorong kemajuan penanaman padi di alam Melayu ialah. Teruskan. Okey? So buat sekarang. Cikgu ada lebih kurang 10 minit lagi. Dia A sahaja. A sahaja. 2A sahaja. Cikgu nak tengok tu je. Okey. So boleh mula sekarang. Okey. 2A sahaja. Boleh mula sekarang. Cikgu nak tengok. Okey. Cuba buat. Ini untuk membantu kamu dalam membaiki teknik menjawab. Okey. Okey, Daniel dah buat dah. Okey, Daniel kata antara faktor yang mendorong kemajuan penanaman padi di alam Melayu iaitu pembinaan saliran yang menambahkan aktiviti pertanian. Okey, selain itu, tanah yang subur juga merupakan faktor yang mendorong hal tersebut kerana tanah lanar yang banyak terdapat di alam Melayu sesuai untuk tanaman padi. Baik. Daripada 3 markah dan jawapan kamu ni cikgu boleh berikan sebanyak 3 markah. Means inilah dia jawapan full mark. Jawapan full mark. That one is good. Okay, ada penggunaan pendanda wacana. Selain itu, tanah yang subur. Okay, good. Terbaik. Okay, terbaik Daniel. Itu cara dia. Okay. Bagaimana yang lain-lain? Okay, Daniel dah lepas. Okay, seorang dah lepas. Okay, yang lain-lain. Cikgu nak tengok mana. Buat je. Fakta mungkin sama. Okay, tapi cara persembahan tu mungkin berbeza. Sebab tu cikgu nak tengok macam mana kamu buat ayat tu. Itu penting.
Dan dia orang baru dapat dan kau dah buat dulu. Okey. Faktor yang mendorong. Okey, ada Mikael. Menanyalah lokasi strategik penanaman padi, penanaman padi bibari dan juga pusat pertanian. Adam Mikael, kau ni tak faham ni apa cikgu cakap. Cikgu cakap dengan gunakan fakta yang cikgu beri ni. Guna fakta yang cikgu beri ni buat jawapan. Bukannya kamu buat jawapan kamu sendiri. Fakta yang cikgu bagi tu, itu guna dia. Kamu buat fakta kamu sendiri. Lokasi strategik penanaman padi. Penanaman padi tak perlu lokasi strategik. Yang penting tanah subur. Kau nak strategi macam mana? Baik. Okey, saya mendorong aktiviti pertanian. Okey. Tanah yang subur juga mendorong kemajuan penanaman padi di alam Melayu. Di alam Melayu. Ialah tanah yang subur kerana tanah. Okey. Berapa kali kamu nak ulang tanah yang subur? Okey. Yang terdapat di apa Melayu. Mira. Okey, tolong betulkan typo tu Mira. Berapa kali kamu ulang tanah yang subur? Ayat yang kedua tu, tunggang terbalik ayat tu. Betulkan balik. Lepas tu saya balik kat cikgu cepat. Tunggang terbalik. Okey. Salah satu faktor kemajuan. Okey, baik, bagus. Isaac. Peminat saliran ialah satu faktor kemajuan penanaman padi di alam Melayu. Hal ini dapat menambah tipu pertanian tanah yang subur. Hal ini kerana tanah landar yang banyak terdapat di alam Melayu sesuai tanaman padi. Okey. So Isaac dapat 3 markah. Good one. That one is good. Okay. That one is good. Okay. Fariba. Okay. Pembinaan saliran. Hal ini mungkin kerana dapat menambahkan. Okay. Selain itu tanah yang subur juga merupakan faktor yang mendorong kemajuan penanaman padi yang banyak terdapat di alam Melayu sesuai. Fariba. 3 markah untuk anda. Okay. Terbaik. Itu terbaik. Okay. Itu terbaik. Bagus. So kita dah ada Fariba, kita dah ada Isaac dan juga Dan untuk dah hantar. Okay, that one is good one. Okay, yang lain-lain mana? Yang lain-lain? Salah tak apa. Yang penting kita nak tahu. Alia Batrisha. Okay. Pertambahkan. Okay, betul tanah subur juga boleh majukan penanaman kerana. Okay. Okay, Alia Batrisha, ayat kamu sedikit pelik tetapi dikira betul. Cuma kena hati-hati. Faktor yang mendorong kemajuan penanaman padi adalah pembinaan saliran di kawasan di kawasan lembah sungai, bukan kawasan tertentu, kawasan lembah sungai. Hal ini dapat bukan pertambahkan, hal ini dapat menambahkan. Hal ini dapat menambahkan aktiviti pertanian. Okey, tanah lanai yang terdapat di alam Melayu sesuai untuk tanaman padi sawah. Okey. Tapi secara umumnya kamu boleh dapat 3 markah. Tapi ayat kamu weird sikit. Typo dan juga tata bahasa agak tuan terbalik sikit. So hati-hati Alia Batrisha. Edlina. Kemajuan, okey, pembinaan saliran dapat menambahkan. Okey, tanah yang subur juga mendorong kemajuan. Okey, Edlina bagus, 3 markah. Farisha. Okey, tanah yang subur juga faktor mendorong kemajuan. Okey, Farisha juga 3 markah. Okey. Okey, Amira Sharafana. Okey, that one is good one. Okey. Kemajuan 3 markah juga. Amira Sharafana.
faktor mendorong kepada pensaliran tanaman di tepi tanaman. Bukan pembinaan saliran di kawasan sawah padi, bukan tepi tanaman padi, di kawasan sawah padi. Okey. Untuk menanam tanaman padi. Okey, Adam Mikael, kamu boleh dapat 2 markah. Okey, cuma ayat kamu kurang sempurna. Okey, kena ada latihan lagi tu. Adlina, okey, tanah subur juga mendorong kemajuan. Okey, bagus, 3 markah. Okey. Faktor yang mendorong kemajuan misalnya untuk menambahkan kes. Okey, tanah yang banyak terdapat di alam Melayu sesuai untuk tanaman padi pun boleh juga. Firdaus, 3 markah Firdaus. Adlan Hakim, sebut juga merupakan faktor yang menyebabkan kemajuan penanaman padi kerana tanah lanar yang banyak sesuai untuk tanaman padi. Alright, good. Okey, Adlan Hakim. Okey, baik. Semua macam sama je. Iyalah. Tahu tak kenapa sama? Sebab fakta dia sama. Bila fakta sama, kadang-kadang dia punya ayat tu memang sama. Cikgu bukan nak tengok dia punya fakta. Cikgu nak tengok macam mana kamu bina ayat tu. Nak bina ayat tu. Okey. Nak tengok bentuk ayat. Yes. Supaya jawapan tu biar betul. Okey. Baik, so itu sahaja pada hari ini. Nanti cikgu akan serahkan Google link untuk kamu buat homework dalam bentuk latihan struktur dan esei di dalam grup WhatsApp. So, tolong buat. Nanti hari Rabu kita bincangkan. Alright, itu sahaja pada hari ini guys. Thank you so much. Kita jumpa lagi pada kelas lain. Assalamualaikum semua guys. Bye. Okay, bye. Okay. Okay, you're welcome. Saya kucing. Alright. Adam kat dia.